Baik, itu tinjauan Afiq tadi melihat memang dah ada tersedia kemudahan semua tetapi persoalannya mana masyarakat kita? Ya, betul. Itu juga yang akan kita bincangkan berkaitan dengan ke mana hala tuju sebenarnya pengangkutan awam ini dan juga apa yang boleh kita lakukan sebagai rakyat untuk terus yalah kita nak seimbangkan juga kan. Ya. Dan dalam masa yang sama kita nak membantu ekonomi kita. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Ng Choi Peng, Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi semua. Ya, khabar? Okey, Doktor, terima Khabar kasih baik. meluangkan masa. Kita pun sangat gembira bercakap dengan Doktor lah. Kita nak tahu sebenarnya apakah situasi sebenar dan tadi melihat tinjauan agak hambar penggunaan pengangkutan awam ni. Jadi bagaimana Doktor boleh perincikan arah negara kita untuk mencapai lebih ramai lagi yang menggunakan pengangkutan awam? Doktor, silakan. Okey, terima kasih. Setelah melihat video tadi, sebenarnya dari apa yang pengalaman saya, sebab tahun lepas kan negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 dan saya ada melakukan satu kajian mengenai penggunaan kenderaan awam setelah bukannya habis tapi lepas kita punya MCO pada bulan Jun tahun lepas, kita dapati sebanyak 80% pengguna pengangkutan awam sebenarnya mereka sudah beralih kepada kenderaan swasta ataupun ada sebilangan yang pergi kepada macam Grab car. E-hailing lah. Yang itu adalah daripada tinjauan soal selidik yang saya lakukan pada tahun lepas dan dijangkakan mungkin keadaan ini cuma sementara, tapi walau bagaimanapun ada beberapa isu yang paling agak ketara juga. Di antaranya adalah kita punya kos pengangkutan tu dan juga destinasi perjalanan yang disediakan oleh bas mungkin bukan apa yang rakyat hentakkan, sebab ramai orang dia nakkan kenderaan yang memang selesa walaupun sekarang diberi secara percuma, tapi destinasi yang mereka nak sampai tu bukan apa yang rakyat nak sampai. Destinasi tu tak sama lah. Okey, mungkin terlampau banyak orang kata macam tadi Hanif cakap lah, hop-hop, lompat-lompat tadi kan. Ya, betul. Yang tadi Go KL tu, dia punya destinasi lebih tumpukan kepada kawasan pelancongan. Jadi kalau untuk kehidupan harian tu mungkin rakyat Malaysia yang perlu bekerja, kalau dia dekat kawasan pelancongan tu mungkin dia boleh naik, tapi untuk sampai kepada Go KL punya bas tu daripada tempat tinggal mungkin dia perlu tukar beberapa jenis pengangkutan awam yang lain. Jadi itu salah satu sebabnya kenapa rakyat walaupun diberi secara percuma tapi kurang penggunaannya. Okey, Doktor, sangat menarik sebab saya teringin nak bertanyakan tentang evolusi sekarang ni pengangkutan awam. Kita mulakan dengan bas, kemudian dengan kereta dan kemudian sekarang ada MRT, LRT dan sebagainya. Ya, betul. Itu satu evolusi yang sangat menarik. Bagaimana sebenarnya untuk kita seimbangkan, Doktor, hala tuju pengangkutan awam ni supaya semuanya dapat sama rata, semuanya efektif, semuanya berkesan untuk kegunaan semua, Doktor? Pada pendapat saya rasa kalau nak sekatakan tu memang susah, sebab kalau kita lihat destinasi dan tujuan, contohnya kalau perkhidmatan bas awam yang kita ada, laluan yang disediakan oleh pengangkutan bas ni dia terhad kepada jalan yang ada, dan begitu juga dengan rail. Kalau kita lihat destinasi LRT dengan MRT dan sebagainya, mereka sudah buatkan di destinasi yang dihadkan. Jadi kadang-kadang daripada rumah nak pergi, contohnya saya nak naik bas, tapi mungkin kawasan sekitar saya nak pergi bus stop, perhentian bas, ambil masa berjalan mungkin 15 minit. Jadi agaklah sukar dengan keadaan cuaca Malaysia yang panas macam ni, mungkin ada orang dia akan pilih pengangkutan lain. Contohnya kalau saya boleh kalau saya ada kenderaan persendirian, adalah lebih senang untuk mereka guna kenderaan persendirian. So kalau katakan kita nak perbanyakkan orang menggunakan pengangkutan awam, jadi lokasi perhentian bas ataupun stesen terminal kereta api dan sebagainya, sepatutnya dia perlu berada pada tempat yang tertumpul ramai orang. Terutamanya dekat kawasan kediaman. Baik. Doktor, kalau kita boleh petikkannya, kalau seperti negara lain dan sebagainya, nak kata aksesnya itu kepada setiap
perumahan tidak ada tetapi memerlukan kita untuk juga berjalan ke arah orang kata stesen dan sebagainya. Adakah ini berbalik semula kepada mindset kita sebagai rakyat yang mungkin kita dah terbiasa dengan menggunakan kenderaan sendiri? Adakah itu juga perlu diubah, Doktor? Ya, salah satu sebabnya kalau kita lihat pada negara lain, kita boleh kata taraf pengangkutan awam kita sama macam dekat negara lain. Cumanya salah satu lagi faktor adalah faktor cuaca yang kita sering lupakan. Terutamanya tempat Malaysia ni sepanjang tahun cuaca panas dan kadang-kadang asyik hujan sahaja. Kalau untuk naik pengangkutan awam, daripada nak tukar beberapa pengangkutan supaya kita sampai ke destinasi, mungkin itu salah satu sebabnya orang dia tidak mahu ambil risiko. Daripada saya nak pergi bekerja, mula-mula saya kena keluar rumah, mungkin saya perlu ke stesen, ambil masa untuk berjalan 15 minit. Lepas tu nak tunggu kenderaan awam dan kita tahu jadual pengangkutan awam kita memang tak ada improvement. Sebab kita lihat jadual dia pun sudah okey, tapi kadang-kadang untuk orang yang kejar masa mungkin tidak cukup efisien lagi. Baik. Okey, Doktor, sebab saya nampak latar belakang Doktor tu sangat menarik. Kita perlukan MRT untuk naik dan kita nak saksikan tinjauan untuk pengangkutan MRT terlebih dahulu, Doktor. Kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Okey. Projek MRT Lembah Kelang akan dapat membantu mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian sekaligus menjadikan Kuala Lumpur antara bandaraya hijau dan lestari bagi penduduknya. Fasa 1 MRT laluan Putrajaya yang meliputi jajaran antara stesen Kuasa Damansara dan Kampung Batu sudah pun siap hampir 99.9% dan dijangka memulakan operasinya pada November ini. Manakala bagi fasa 2 pula, laluan ini dijangka akan beroperasi pada Januari 2023. Projek MRT ini antara projek infrastruktur pengangkutan awam darat yang terbesar yang banyak memberi manfaat selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Saya sekarang ini berada di salah satu stesen MRT yang bakal beroperasi untuk MRT Putrajaya Line. Dan boleh dikatakan keseluruhan pembinaan MRT laluan Putrajaya Line ini kini siap di tahap 94%. Dan apabila laluan Putrajaya beroperasi sepenuhnya, sebanyak lebih kurang 104,000 jumlah penumpang bakal dan boleh ditampung bagi laluan Putrajaya ini. Dan ini sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. MRT 1 laluan Putrajaya siap pada masa yang begitu penting di dalam usaha memulihkan ekonomi negara. Ini memudahkan orang ramai sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk kembali bekerja dan menjalani kehidupan normal. Saya semua pun naik bas LRT dengan MRT. Sebab kemudahan awam, satu, saya tak payah parking car semua. Saya tak payah risau parking car dekat mana kan, senang dan senang pergi mana kalau mau jalan. Terus pergi mana pun boleh lah, suka hatilah. Tapi bas kalau drive sendiri kadang-kadang jam. Adik suka tak naik bas? Suka. Kenapa suka? Happy sikit. Kenapa? Tak penat ke naik bas? Tak. Kalau naik LRT, MRT best tak? Best. Sebab apa? Suka naik. Sejuk ke? Suka naik. Kan nanti kita Saya tengok bawah tren laju kan. Sebab tu saya suka. Kemudahan awam sekarang ni agak orang kata lebih baik daripada dahululah. Di mana sekarang kita pun tak perlu menunggu lebih lama. Dengan adanya penyediaan daripada kerajaan seperti My30 daripada syarikat prasarana sendiri, ia meringankan beban rakyat. Kerana dari situ rakyat dapat berjimatlah. Bagi meringankan beban kos pengangkutan dan menggalakkan rakyat Malaysia untuk menggunakan kemudahan yang disediakan, kerajaan telah memperkenalkan pas bulanan tanpa had bagi pengangkutan awam Rapid KL seperti perkhidmatan bas dan juga rel iaitu My30. Dengan bayaran hanya RM30 sebulan, pas ini menawarkan perjalanan tanpa had bagi kesemua rangkaian Rapid KL seperti MRT, LRT,
monorail BRT, bas Rapid KL dan bas perantara MRT. Betul. Laporan tadi adalah menunjukkan inisiatif kerajaan sendiri untuk mewujudkan satu rangkaian lokasi strategik bagi setiap MRT yang kita harapkan dalam masa 2-3 tahun ini akan lebih mudah dan besar lagi akses kepada setiap kawasan. Jadi dengan ini kan, mungkin nak tanya kepada doktor terus, inisiatif kerajaan adakah ia sejajar pada ketika ini dengan RMK12 iaitu matlamat yang keempat bagi pengurangan greenhouse gas atau GHG ataupun pencemaran udara dalam sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Adakah matlamat itu sejajar dengan usaha kita sekarang, doktor? Ya, betul. Memang usaha kerajaan ini sangat bagus sebab kalau kita lihatkan secara dunia, greenhouse gas ni ataupun gas kita ada greenhouse effect ni, dia sebenarnya agak mencabar juga untuk seluruh dunia sebab sebanyak 20% daripada gas hijau ini daripada dunia disumbang oleh pihak pengangkutan dari segi sektor pengangkutan. Jadi dengan galakkan menggunakan pengangkutan awam, sebenarnya kita membantu negara dan juga membantu dunia untuk kurangkan gas karbon monoksida yang agak berbahaya. Okey, doktor, terima kasih banyak atas pencerahannya dan kita percaya hala tuju pengangkutan awam ni perlu lebih jelas dan selari dengan segala apa yang telah pun kita rancangkan, doktor. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Saya tertarik dengan mikrofon doktor tu lah. Sebab kalau pakai komputer tak dengar sangat, so jadi pakai mikrofon lebih jelas lah. Bukan saja hebat di pengangkutan, tapi juga di dalam production. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang nakal awak ya. Tapi apa yang menarik ya sebenarnya kita melihat segala itu diwujudkan. Adakah kita terbuka hati untuk meninggalkan kereta motosikal kita untuk mula naik LRT? Awak sanggup tak? Untuk ke Seri Pentas sendiri daripada Setia Alam. Kalau ada jalan yang betul dan sesuai, saya sanggup. Macam doktor cakap lah, kalau kita perlu naik pengangkutan awam tapi perlu bertukar sehingga ke 3-4 pengangkutan awam tu mungkin akan lebih makan masa. Betul. Tapi kalau lah ianya lebih mesra, friendly kan dengan kita, sesuai, tiada masalah. Naik basikal ke stesen pun saya rasa okey. Tapi faktor cuaca juga. Jadi banyak kita kena fikir. Panas sikit tak apa. Tapi apapun, semoga ia memberikan kita satu ialah pencerahan untuk kita lebih terbuka mengambil pengangkutan awam. Baik, kita akan berehat seketika.